Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Dubai, Emirat Arab Bersatu bagi menghadiri World Climate Action Summit. Expo Produk Tempatan 2023, platform bagi pengusaha mempromosikan dan meluaskan pasaran produk. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berangkat ke Dubai, Emirat Arab Bersatu bagi menghadiri World Climate Action Summit yang akan diadakan pada 1 hingga 2 Disember 2023 semasa the 28th Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change COP28. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan Kebawah Dulia Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ialah ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan pemangku Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Biro Kawalan Narkotik BKN telah menahan satu rangkaian pengedaran dadah yang melibatkan golongan muda. Seramai 6 individu terdiri daripada warga tempatan berumur 21 hingga 31 tahun ditahan kerana dipercayai terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah. Turut ditahan seorang lelaki berumur 52 tahun iaitu bapa kepada salah seorang tangkapan kerana terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Suspek utama merupakan seorang warga tempatan berumur 23 tahun yang telah ditahan oleh Jabatan Custom dan Excise Diraja di Pos Kawalan Sungai Tujuh, daerah Blight semasa pemeriksaan rutin dijalankan ke atas kenderaan-kenderaan yang memasuki negara Brunei Darussalam pada 15 November 2023. Suspek didapati menyembunyikan sebanyak 2,038.59 gram syabu dan 3,071.20 gram ganja di dalam kenderaan yang digunakan untuk diseludup masuk ke negara ini.
Dadah syabu yang dirampas dianggarkan bernilai lebih RM390,000 di pasaran, manakala dadah ganja yang dirampas dianggarkan bernilai lebih dari RM45,000. Kedua-dua jumlah dadah yang dirampas masing-masing boleh menampung lebih dari 1,500 penagih dadah. Dari siasatan lanjut yang dijalankan, BKN telah menahan 6 orang lagi tangkapan yang dipercayai terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah yang dijalankan oleh suspek utama. Hasil serbuan yang dijalankan pada 16 dan 17 November 2023, BKN telah merampas 296.14 gram ganja, 68 biji pil remin 5, 2 unit telefon bimbit, wang tunai berjumlah RM809, 3 unit alat timbangan digital. Alat-alat dipercayai digunakan untuk memproses dadah iaitu pemotong dan paket-paket plastik. Turut dijumpai dan dirampas ialah satu pohon tanaman ganja berukuran kira-kira 1.5 cm dan peralatan yang dipercayai digunakan untuk menanam ganja iaitu 2 buah kipas, 1 unit lampu jenis LED. Suspek utama akan disiasat di bawah Seksyen 5 Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan membawa masuk dadah terkawal ke negara Brunei Darussalam. Jika sabit kesalahan dengan jumlah dadah yang dirampas, boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Manakala salah seorang tangkapan akan turut disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar. Jika sabit kesalahan, boleh membawa hukuman maksima 20 tahun penjara dan 15 sebatan dan hukuman minimum 5 tahun penjara dan 5 sebatan. Siasatan pihak BKN juga mendapati bahawa dalang utama kes ini merupakan seorang warga tempatan berumur 24 tahun yang kini berada di luar negara. Beliau diketahui menjalankan aktiviti pengedaran dadah secara dalam talian dengan mengarahkan orang-orang yang dipercayai untuk menjalankan aktiviti mengedar dadah di negara ini dengan kadar bayaran yang tinggi. Dalam kesempatan ini, BKN ingin menegaskan bahawa para penyeludup dan pengedar dadah terkawal tidak akan terlepas daripada jangkauan penguatkuasaan undang-undang yang dilaksanakan oleh BKN. Penyeludup dan pengedar dadah adalah musuh negara yang perlu dihapuskan kerana kegiatan mereka bukan sahaja akan memusnahkan keharmonian kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, tetapi ia juga mengancam dan menghancurkan masa depan generasi-generasi muda yang bakal memimpin negara. Jabatan Perdana Menteri mengadakan kempen kebersihan dengan kerjasama Urus Setia Kempen Kebersihan Sepanjang Tahun JIIK, Majlis Perundingan Kampung dan Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Sengkarai. Hadir yang berhormat bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kempen hari ini ditumpukan di sepanjang laluan Jalan Pengasing, Jalan Kecil Sengkarai dan sebahagian Jalan Kuala Tutong dan sekitar kawasan Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam. Ia diadakan sebagai mendukung inisiatif Jawatankuasa Induk Isu-Isu Kebersihan JIIK, Jabatan Perdana Menteri. Objektif kempen bagi memberi kesan positif dan menerapkan nilai rasa tanggungjawab kepada komuniti bagi amalan kebersihan kampung-kampung dan kawasan persekitaran. Expo Produk Tempatan 2023 bersempena dengan Pesta Disember Brunei ke-7 merupakan salah satu usaha kerajaan dalam menyediakan platform bagi syarikat-syarikat dan pengusaha-pengusaha tempatan mempromosikan dan meluaskan lagi pasaran produk masing-masing. Dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, perasmian Expo berlangsung pagi tadi di Dewan Bradex, Jurudong.
Perasmian yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Yu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga hadir ketua-ketua perwakilan asing dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lebih 200 sebuah syarikat mengambil bahagian dalam expo yang diadakan selama 4 hari sehingga Ahad 3 Disember dan dibuka untuk kunjungan orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Sebagai sokongan kepada penduduk kampung air dan memupuk penjagaan alam sekitar, Green Brunei dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Pusat Pembangunan Belia Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pagi tadi mengadakan majlis pelancaran pelantar laluan serta penutupan projek pembangunan komuniti Pejabat Perhubungan Mitsubishi Corporation Brunei. Projek membaiki pelantar laluan sepanjang sekitar Balai Ibadat Kampung Sungai Pandan merupakan antara projek pembangunan komuniti tersebut. Majlis berlangsung di kawasan Balai Ibadat Kampung Sungai Pandan di Ibu Negara. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Pembaikan pelantar laluan tersebut bertujuan memastikan keselamatan dan keselesaan penduduk dan pengunjung. Majlis diteruskan dengan pengagihan barang antaranya alat pemadam kebakaran dan keperluan sekolah. Juga hadir Tuan Yang Terutama Meida Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini dan ahli-ahli mesyuarat negara. Acara diteruskan dengan inisiatif kebersihan sungai yang bertujuan bagi meningkatkan kepentingan memelihara alam sekitar. Dianggarkan lebih 190 kg sampah berjaya dikutip. Projek membaiki pelantar laluan di Kampung Sungai Pandan diungkayahkan bagi memupuk penjagaan alam sekitar. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Empat pelajar sekolah antarabangsa Brunei ISB pagi tadi mengadakan lawatan ke Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat Negara. Lawatan merupakan sebahagian daripada program pembelajaran sekolah tersebut. Berangkat menyertai rombongan anak Dadulian Seramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah Yang Seramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Lawatan bertujuan mendedahkan para pelajar tentang fungsi dan peranan Majlis Mesyuarat Negara di negara Brunei Darussalam selain meningkatkan lagi semangat patriotisme dalam sama-sama mengembang majukan negara. Kursus Pegawai Staf Pertengahan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB bukan hanya platform untuk pembangunan profesional, ia juga memberi peluang untuk menjalin persahabatan berkekalan. Pemerintah ABDB berucap demikian pagi tadi pada majlis penutupan kursus Pegawai Staf Pertengahan ABDB di Akademi Pertahanan Tanah Jambu. I would also like to express my sincere gratitude. Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazzaimi bin Bul Hassan dalam ucapannya juga berharap hubungan ABDB dengan anggota Angkatan Tentera Luar Negara akan terus berkembang dan kukuh. Semasa majlis, 43 pegawai yang menamatkan kursus berkenaan menerima sijil. Kursus selama 14 minggu itu dihadiri oleh 38 pegawai ABDB, seorang pegawai pasukan polis di Raja Brunei dan 4 pegawai tentera antarabangsa dari Kemboja, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura. Fasilitator bagi kursus pemantapan urus tadbir dan pengurusan zakat semalam diraikan dalam satu majlis makan malam. Majlis diadakan di Tarindak di sini di Ibu Negara.
Majlis dihoskan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Naib yang dipertua Majlis Ugama Islam Brunei. Para fasilitator undangan dari Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, MUIP dan Pusat Kutipan Zakat Pahang PKZ menerima hadiah penghargaan. Sepanjang kursus pemantapan urus tadbir dan pengurusan zakat diadakan, sebanyak 10 tajuk yang memfokuskan kepada 5 kategori modul diketengahkan. Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah Kampung Rimba dan Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong masing-masing muncul juara pertandingan dikir Syarifil Anam bagi pegawai masjid, ahli jawatan kuasa takmir, muslimah masjid, belia dan beliawanis serta jemaah masjid senegara. Diadakan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW, pertandingan berlangsung di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Empat puluh 6 kumpulan termasuk 23 kumpulan perempuan menyertai pertandingan ini. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pertandingan dikir Syarifil Anam diadakan bertujuan memberi bimbingan dan pendedahan serta peluang kepada para peserta mempelajari teknik dan kaedah berdikir yang betul, di samping memperbaiki dan meningkatkan lagi mutu bacaan. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan petang tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan kali ke-53. Majlis berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Wakil Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis disertai 726 orang termasuk pegawai dan kaki tangan jabatan-jabatan kerajaan, penuntut-penuntut dan pihak swasta. Lebih 50 pelajar diraih semasa majlis Hari Pelajar Sekolah Arab Tempurung. Bahan beritanya menyusul selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Tujuh pelajar menerima hadiah dan sijil semasa Majlis Hari Pelajar Sekolah Arab Tempurung bagi tahun 2023. Majlis berlangsung di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Tempurung. Majlis antara lain bertujuan sebagai galakan kepada para pelajar yang mencapai peningkatan dalam bidang akademik dan penghargaan kepada tenaga pengajar atas usaha dedikasi dan inovatif dalam memberikan pendidikan yang berkualiti. Bagi memeriahkan daerah Tempurung sempena musim cuti persekolahan penghujung tahun ini, Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Tempurung dengan kerjasama Jabatan Daerah Tempurung mengadakan program ke Tempurung Bisai Finale 2023. Program selama 4 hari berlangsung di Padang Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Tempurung. Program merupakan inisiatif memberi peluang kepada pengusaha satu kampung, satu produk, 1K, 1P menjana pendapatan dan secara langsung meningkatkan pelibatan masyarakat di daerah berkenaan. Antara pengisian acara, jualan keusahawanan kampung dan beberapa pengusaha kecil dan sederhana dari dalam dan luar daerah, sukan ria, derma darah dan wakaton amal. Orang ramai dialu-alukan mengunjungi program tersebut yang diadakan sehingga 3 Disember ini. Harapan dan saranan saya dan juga majelis-majelis perundingan kampung dan juga jabatan daerah adalah mengharapkan untuk penduduk-penduduk
di daerah Temburong dan juga penduduk-penduduk daerah lain akan berbelanja dan datang untuk memeriahkan lagi program Ketemburong Bisai Finali 2023. Bagi memperkasakan literasi kesihatan mental dalam kalangan orang ramai, khususnya mereka yang berkhidmat, Kementerian Kesihatan melalui kerjasama antara Unit Strategi Kesihatan Mental di Pusat Promosi Kesihatan, Perkhidmatan Psikiatri dan Perkhidmatan Psikologi petang tadi mengadakan Jeraiwara Kesihatan Mental. Jeraiwara berlangsung di Kementerian Pendidikan. Dengan tema kesihatan mental di tempat kerja, hak asasi semua, Jeraiwara diadakan bersempena sambutan Hari Kesihatan Mental 2023 dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Ukama dan Kementerian Pendidikan. Juga diadakan sesi taklimat dan pameran. Kementerian Kesihatan berhasrat Jeraiwara seumpamanya dapat dijalankan secara bersiri dan bekerjasama dengan semua kementerian pada setiap bulan sehingga September 2024. Program literasi penerangan bagi belia daerah Tutong kali kedua diadakan selama 2 hari sehingga hari ini di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Program merupakan anjuran Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui Cawangan Penerangan Daerah Tutong. 16 belia mewakili setiap mukim di daerah Tutong menyertai program berkenaan. Selain melahirkan para belia berwawasan dan mempunyai jati diri yang kukuh serta memiliki nilai luhur cintakan agama, bangsa dan negara, program juga bertujuan memupuk rasa tanggungjawab ke arah memastikan wawasan Brunei 2035 dicapai. Program diisikan dengan taklimat dan aktiviti. Seorang lelaki warga negara Malaysia dijatuhi hukuman denda RM13,500 atau jika gagal membayar denda, penjara 13 bulan atas kesalahan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Hirizan bin Molsedi, 34 tahun, mengaku bersalah memiliki 13 karton, 4 paket dan 1 batang rokok berbagai jenis di dalam kenderaan di kawasan kedai Kampung Ratai Temburong pada 28 November yang lalu. Semua barang-barang yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan manakala wang tunai hasil penjualan rokok sebanyak RM230 diserahkan ke kerajaan. Dua pekerja lelaki warga negara asing dipercayai lari dari majikan. Yanto, warga negara Indonesia berumur 40 tahun, memegang pasport bernombor C08333228 dan Muhammad Zahirul Islam, warga negara Bangladesh berusia 33 tahun dengan nombor bilangan pasport A05457387. Sebarang maklumat mengenai kedua-dua pekerja tersebut, hubungi Balai Polis Sengkurung di talian 268-1334 atau Balai Polis Memanis di talian 268-3035 atau Balai Polis Berdekatan. Kejohanan bola keranjang antara sekolah-sekolah PPE A1 2023. Perlawanan peringkat akhir kejohanan akan diadakan Sabtu ini dengan menyaksikan pertemuan JIS dengan St Andrew. Semalam diadakan perlawanan pertama separuh akhir menyaksikan JIS berjersey merah menewaskan sekolah antarabangsa Brunei dengan keputusan 105-49. Manakala dalam perlawanan kedua separuh akhir menyaksikan St Andrew mengalahkan Chung Hua Bandar Seri Begawan dengan keputusan 91-81. Pemain perseorangan tekbol negara terkandas di pusingan kedua kejohanan tekbol dunia yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Muhammad Azri Abdul Harith memulakan permainan dengan baik selepas menewaskan pemain Brazil dan Lithuania. Namun pemain perseorangan tekbol negara tewas kepada Colombia dan Itali. Perlawanan peringkat kumpulan berlangsung di stadium tertutup Hua Mak, Bangkok.